Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ustazah kita akan belajar subjek sirah tahun 3 dan sambungan tajuk seterusnya pelajaran kedua, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Unit 1, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau ikutkan dialog ni lagi seronok kalau murid-murid yang bacakan. So dapatlah Ustazah tahu macam mana boleh baca ke tak, boleh betulkan jawi. Tapi sebab anak-anak semua kat rumah, jadi tak apa, ikut Ustazah baca je. Okey, Fatimah tanya ibunya, bolehkah ibu ceritakan peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ibu Fatimah jawab, boleh. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika baginda di dalam kandungan ibunya. Bapanya telah dikebumikan di Yasrib, yang kemudiannya dikenali dengan nama Madinah. Okey, nama Madinah yang lama adalah Yasrib. Lepas tu Nabi Muhammad tukar jadi Madinah, maksudnya kota yang bercahaya. Okey, Nabi Muhammad ni ayahnya dah meninggal masa Nabi dalam perut lagi. So Nabi memang anak yatim. Nabi tak sempat pun jumpa ayah Nabi. Apa nama ayah Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, Fatimah tanya ibunya, kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah? Ibu Fatimah jawab, dinamakan tahun gajah pada tahun itu tentera yang diketuai oleh Abrahah telah pergi ke Mekah dengan menunggang gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Fatimah tanya ibu dia, kemudian apa yang berlaku? Ibu Fatimah jawab, tentera Abrahah itu telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu dan dilemparkan kepada Abrahah dan tenteranya. Tentera Abrahah tu dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang kecil-kecil tu. Burung yang bawa batu dan dilemparkan kepada Abrahah dan tentera. Fatimah tanya ibu dia, apa yang berlaku kepada tentera-tentera itu? Ibu Fatimah jawab, tentera Abrahah yang terkena batu itu musnah. Ada yang mati di kawasan Mekah dan ada pula yang mati di negeri Sana'a, Yaman, termasuk Abrahah sendiri. Demikianlah bukti kekuasaan Allah boleh memusnahkan manusia dengan binatang yang kecil sahaja. Gajah tu besar kan, tapi hebatnya Allah boleh musnahkan manusia dengan binatang yang kecil sahaja. Begitulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sangatlah hebat. Okey, jom kita muka surat 11. Unit 2, peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jom kita baca dan faham. Fatimah, dia masih menyoal ibu dia lagi. Okey, Fatimah tanya ibunya, ibu, ceritalah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya jawab, baiklah anakku, Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah bersamaan bulan April 571 Masihi. Baginda dilahirkan di Mekah. Okey, Nabi Muhammad lahir pada pagi hari Isnin. Ingat, pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah bersamaan bulan April 571 Masihi. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Fatimah tanya ibu, apa lagi yang berlaku ketika kelahiran baginda? Ibu Fatimah jawab, semasa Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, keluar cahaya bersamanya menerangi istana-istana di bumi Syam. Fatimah jawab, subhanallah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya harus mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Ibu Fatimah jawab, bagus wahai anakku, sekiranya kamu sudah tahu. Okey, kita sambung muka surat 12, unit 3,
peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, kita akan belajar pula apa peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jom kita baca dan faham. Selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Masa Nabi dilahirkan, selepas Nabi dilahirkan, Nabi disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian baginda disusukan pula dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sehingga berumur 4 tahun. Semasa dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, berlaku peristiwa dada Nabi Muhammad SAW telah dibelah oleh Malaikat Jibril untuk membersihkan hati baginda daripada sifat-sifat yang buruk. Jadi, semasa dalam jagaan Halimatus Sa'diyah lah berlakulah peristiwa yang Nabi Muhammad ni telah dibelah dada Nabi oleh Malaikat Jibril untuk membersihkan hati Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Ketika umur baginda Nabi Muhammad SAW 6 tahun, ibunya wafat di Abwa sewaktu dalam perjalanan balik ke Mekah selepas menziarahi kubur bapanya di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, datuknya pula Abdul Muttalib bin Hashim telah meninggal dunia. Begitu hebat ujian Nabi. Dari dalam kandungan lagi, Nabi hilang seorang ayah. Jadi kita patut bersyukur. Sebab apa? Kita masih ada ayah, ibu, atuk kan. Nabi dalam perut lagi, ayah Nabi dah meninggal. Lepas tu Nabi sempat hidup dengan ibu Nabi 6 tahun saja. Lepas tu ibu Nabi Siti Aminah meninggal. Selepas tu masa umur Nabi 8 tahun, atuk Nabi pula meninggal. Masya Allah, hebatnya Nabi Muhammad SAW. Okey, jom buka muka surat 13. Okey, arahan guru berselawat bersama murid. Okey, jom kita berselawat sama-sama insya-Allah. Saya rasa selalunya mesti semua murid pernah dengar selawat ni. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina faqtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita buka muka surat 14. Ini adalah aktiviti yang Ustazah nak murid-murid buat. Okey, aktiviti 1. Murid secara individu membaca dan menghafaz surah Al-Fil. Kat bawah ni surah Al-Fil. Kalau anak-anak rajin, boleh buka surah Al-Fil. Cari Al-Quran yang ada terjemahan. Boleh buka surah Al-Fil dan baca maksud-maksud di bawah ni. Semua cerita pasal tentera bergajah. Macam mana burung-burung, apa nama burung-burung yang bawa batu yang lemparkan kepada tentera Abraha. Okey, murid dan nombor 2, murid dalam kumpulan menceritakan secara ringkas kisah Abraha menyerang Kaabah. Okey, ni sebab kamu tak ada kumpulan, jadi kamu boleh buat individu. Yang kedua, menyatakan keajaiban Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Okey, semua ni boleh buat dalam buku tulis. Yang ketiga, menyenaraikan iktibar peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa iktibar yang kita dapat peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW? Okey, tahukah anda, 1, mengapa Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin? Tahu tak semua murid-murid?
kenapa Nabi Muhammad diberi gelaran Al-Amin? Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin kerana budi pekerti baginda yang terpuji seperti benar, amanah, malu, sopan santun dan lemah lembut. Yang kedua, iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin, bergaul dengan budi pekerti yang mulia, mencontohi akhlak Rasulullah SAW, berselawat ke atas Nabi SAW. Okey, amalkan memanggil rakan dengan nama yang baik. Okey, baik, insya-Allah nanti kita akan masuk pelajaran ketiga, akhlak Nabi Muhammad SAW. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.